rasa insaf di hati ya. Kalau penonton semua dah merasa insaf, saya apatah lagi sebab depan ustaz sendiri. Rasa taubat terus. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya malah kita merapatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpahnya kita dapat bersama-sama bulan Ramadan pada tahun ini. Untuk maklumanlah, maknanya bulan Ramadan ni adalah bulan yang terpilih buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah pergi meninggalkan kita, maknanya mereka tidak dapatlah menyambut pada tahun ini. Jadi insya-Allah Aspire, iaitu Institut Pendidikan Produk dan Ketahanan Islam, telah menganjurkan satu podcast yang ikut trend ikut trend, di mana podcast kita bernama Aspire Ramadan. Jadi alhamdulillah, jadi tetamu khas kita yang pertama untuk slot kita yang pertama pada hari ini, bersama kita Al-Fadhil Dr. Abu Ibrahim bin Wazir yang merupakan fellow penyelidik Aspire. Alhamdulillah, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama akan dengar perkongsian daripada doktor pada pagi ini, insya-Allah. Jadi pertamanya kita akan mulakan saya mulakan dengan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 183, di mana bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi alhamdulillah, Doktor, sesuai dengan ayat Quran ini. Jadi saya nak bertanya kepada doktor kan, maknanya sejarah pensyariatan puasa ni telah lama dah, disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ustaz boleh kongsikan kepada kita semua sejarah pensyariatan Ramadan untuk refresh buat kita semua, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Afi kita, pada penonton-penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ta'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya wal mursalin. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysirul 'asir 'alaika yasir. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke bulan Ramadan al-Mubarak. Masuk ke bulan Ramadan Mubarak. Dan kita sama-sama melaksanakan satu ibadat yang besar dalam agama kita, iaitulah ibadat berpuasa. Yang dalam istilah Arabnya disebut sebagai as-siyam. Siyam ataupun as-sawm. Siyam atau saum dalam bahasa Arab maknanya imsak. Imsak maknanya kita tahan diri kita. Kalau unta yang tak nak makan dan tak nak berlari juga dipanggil sebagai unta yang sedang berpuasa. Berpuasa dengan makna dia tahan diri dia daripada makan, ataupun dia tahan diri dia daripada berlari. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menukilkan kata-kata Sayyidatina Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar untuk berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Puasa di situ iaitulah dia menahan diri dia daripada berkata-kata. Jadi itulah asal makna kepada puasa itu. Dan dalam konteks kita sekarang, yang dimaksudkan dengan puasa iaitulah kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan juga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Tahan diri
daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Perinciannya dalam kitab-kitab fiqh ada disebutlah. Dan juga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, itu yang kita masukkan dalam puasa. Dan sebenarnya lama dah, sudah lama dah pensyariatan puasa ni. Mana kalau umur puasa tu sebenarnya beribu-ribu tahun dah. Sebab dalam Quran Tuhan sebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana puasa itu telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum daripada kamu. Mana umat sebelum daripada Nabi Muhammad tu memang ribu-ribu tahun lah. Kalau kita tengok sekarang ni, kita berada di tahun hijrah ke berapa? 1445. 1445. Dan puasa lebih awal daripada tu. Puasa lebih awal daripada tu. Itu sekurang-kurangnya 1445. Makna dalam syariat Nabi-Nabi yang sebelum daripada Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah ada dah amalan puasa ini. Tetapi dalam syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bermula pada tahun kedua hijrah dengan turunnya ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Penurunan ayat ini menandakan kewajipan berpuasa kepada seluruh umat Islam, dan ianya turun dalam bulan Syaban tahun kedua hijrah. Jadi pada tahun kedua hijrah lah, bila masuk bulan Ramadan, umat Islam mula berpuasa. Tapi sebelum daripada itu, seperti mana yang saya sebut tadi, puasa ini telah diamalkan oleh umat-umat yang sebelumnya. Dan dalam syariat baginda Nabi, sebelum daripada puasa bulan Ramadan, terlebih dahulu kita diwajibkan berpuasa pada 10 Muharram. Berpuasa pada 10 Muharram, ataupun kita kata pada hari Ashura. Pada hari Ashura itu diwajibkan sebelum daripada puasa pada bulan Ramadan. Dan apabila turunnya kefarduan puasa pada bulan Ramadan, puasa pada 10 Muharram itu status dia bertukar menjadi sunat. Dan sunat yang amat dituntut. Sampai sekarang lah kita sama-sama tahu bahawa puasa pada 10 Muharram itu ganjaran pahalanya cukup hebat, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nak kira lah, tahun kedua hijrah, sekarang tahun 1445, lebih kurang 1443, 1443 tahun dah kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Itulah sedikit sebanyaknya. Lama dah. Jadi malang sangatlah dengan umur puasa yang 1000 tahun lebih tu, tiba-tiba ada lagi orang yang tak berpuasa. Malang sangat-sangat. Ataupun orang yang berpuasa tapi tidak berpuasa dengan erti kata yang sebenar, yang mana masuk dalam hadis baginda Nabi kata ramai orang yang berpuasa, dia tak dapat apa daripada puasa dia melainkan al-ju'ul afash, melainkan lapar dan juga dahaga. Okey, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan tentang pensyariatan puasa. Jadi Ustaz, tadi saya ada bela-bela komen lah. Tadi yang bertanya, maknanya Ustaz dia kata macam mana kita nak jadikan puasa kita ni cemerlang, kata. Sebabnya usia, kata ada setengah usia dah 60 tahun, 70 tahun, ada yang 30 tahun. Tetapi dia setiap tahun dia melalui fasa bulan Ramadan, tetapi dia masih tidak dapat lagi, maknanya kepuasan berpuasa dengan sebenar bulan puasa seperti mana yang Ustaz sebut lah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikanlah kepada penonton kita, macam mana kita nak dapatkan kecemerlangan puasa yang disebutkan oleh Nabi kita, insya-Allah. Okey. Puasa ini adalah satu ibadat. Bila ibadat, dia ada tata cara dia tersendiri, dan tata cara ni itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperincikan oleh para ulama secara sambung menyambung hinggalah kepada zaman kita sekarang. Berarti puasa yang sempurna adalah puasa yang menepati
dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menepati dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak pastikan bahawa puasa kita itu menepati dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperjelaskan oleh baginda Rasulullah? Tidak dapat tidak, mesti melalui jalan ilmu yang benar, sehingga kita dapat tahu apakah yang diperintahkan oleh Allah, apakah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, sehingga kita dapat melaksanakan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah. Di situ kita dapat melihat kepentingan ilmu. Ilmu dalam konteks berpuasa ini kita perlu kepada 3 ilmu lah. Itu basic, biasa. Pertama ni ilmu tentang Tuhan, kerana puasa ini nanti kita nak persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita tersalah faham tentang Tuhan, bagaimana puasa kita tu dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Yang keduanya, apa amalan zahir daripada puasa itu, apa yang sepatutnya kita buat. Maknanya apa perkara yang membatalkan dia supaya puasa kita tidak batal. Apa syarat-syarat yang supaya puasa kita tu sah dan sebagainya. Jadi ini diperhalusi dalam ilmu fiqh. Kemudian bagaimana keadaan hati kita ketika mana kita berpuasa. Perlu kepada keikhlasan, sebab kalau puasa tak ada ikhlas, tak mempunyai apa-apa makna. Perlu kepada rasa, orang kata, perlu kepada pengharapan kepada Allah. Kerana kalau kita tak berharap kepada Allah, Allah tak pandang apa-apa kepada apa yang kita buat. Perlu kepada rasa takut. Takut ibadat puasa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini aspek dalaman bagi puasa yang kupasannya diperincikan dalam ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu berkenaan dengan puasa ini perlu kita kena fahamlah. Satunya ilmu akidah, itu memang mana-mana ibadat pun kita kena kenal Tuhan kita dan jangan salah faham tentang Tuhan kita. Yang keduanya ilmu fiqh, supaya ibadat kita itu sah dari sudut pandangan syariatnya, dan ilmu tasawuf supaya ibadat kita itu ada ruhnya, ada nyawanya, ada maknanya. Sebab amal yang kita lakukan kalau tidak disertai dengan keikhlasan, sebagai contohnya, ikhlas ini aspek dalaman, maka amalan kita itu tak jadi apa-apa pun di sisi Tuhan. Dan ada kemungkinan amalan kita itu tidak diterima langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita perlu kepada persiapan dari sudut ilmu. Itu yang pertama. Persiapan dari sudut ilmu. Dengan ilmu itu kita dapat tahu dan kita ada kemampuan untuk melaksanakan sesuatu amalan itu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Sebab apa-apa amalan kita kalau tidak menepati dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah tak akan terima. Itu yang pertama. Makna persiapan dari sudut ilmu. Kemudian dalam membicarakan tentang ilmu ini, para ulama telah membahagikan puasa itu kepada 3 peringkat. 3 peringkat puasa. Satu, puasa yang tidak mempunyai apa-apa nilai. Kerana disebabkan ada kepincangan dari sudut ilmu tadi lah. Mana ada, orang kata, ada kepincangan dari sudut ilmu tadi. Dengan makna kebiasaannya merujuk kepada ilmu tasawuf lah. Tasawuf. Mungkin seseorang tu dari sudut pandangan syariat, puasa dia telah sah kerana dia telah cukup syarat-syarat sah puasa dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka puasa dia sah. Tetapi puasa dia tidak diterima. Puasa dia hanyalah sekadar berlapar dan juga menahan dahaga sahaja. Ini berdasarkan kepada hadis baginda Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin", ramai orang yang berpuasa, "Falaisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash", atau kama qala Rasulullah. Dia tak dapat apa-apa pun daripada puasa dia kecuali yang dia dapat hanyalah lapar dan juga dahaga. Ini kebiasaannya apabila seseorang itu mengabaikan aspek dalaman, aspek yang merujuk kepada keikhlasan, merujuk kepada pengharapan kepada Allah, merujuk kepada orang kata takut
amalan kita tidak diterima oleh Allah. Ataupun puasa yang dikotori oleh rasa riak, dikotori oleh riak contohnya. Puasa semata-mata untuk nak dapat perhatian daripada orang, supaya orang tidak mencela kita, supaya orang memuji kita. Ataupun puasa yang disertai dengan rasa kagum pada diri sendiri, yang diistilahkan oleh ulama tasawuf sebagai ujub. Ataupun puasa yang disertai satu sifat yang namanya idlal, dan juga sifat-sifat lain yang menyebabkan amalan tadi tidak mempunyai apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulannya, saya boleh kata macam ni, orang yang berpuasa ni, puasa yang ada kualiti itu puasa yang bukan sahaja menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bahkan perlu disertai juga menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Perkara yang membatalkan puasa, satu perkara ni, kalau kita buat puasa kita jadi batal, kita akan berdosa kerana kita tak berpuasa. Satu lagi, puasa kita tak batal, kita tak berdosa dah kerana meninggalkan puasa, kerana kita telah berpuasa. Tapi ada masalah lain pula, bahawa puasa kita tu tidak mempunyai apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah apabila kita melakukan sesuatu yang membatalkan amalan puasa kita. Sesuatu yang membatalkan, bukan amalan, yang bukan membatalkan amalan puasa, tapi membatalkan pahala puasa kita. Amalan itu sama ada amalan yang zahir ataupun amalan yang batin. Amalan yang zahir, kita mengutuk orang, kita mengumpat, kita mengadu domba, kita buat penyaksian yang dusta, kita melihat perkara-perkara yang membangkitkan syahwat, kita lepaskan lidah kita untuk berkata apa saja yang kita nak, hingga perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua amalan-amalan zahir yang akan menghilangkan pahala puasa kita. Dan lagi dahsyat lagi, amalan-amalan batin yang berupa kita nak tunjuk kepada orang, nak tarik perhatian orang, kita rasa sombong dengan puasa kita, kita rasa kagum dengan diri kita dan sebagainya. Ini orang kata larangan-larangan batin yang akan merosakkan amalan puasa kita. Jadi kesimpulannya, puasa yang sempurna apabila kita menahan diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Yang keduanya, kita menahan diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan pahala puasa. Alhamdulillah kita dapat dengar beberapa penerangan atau penjelasan daripada Ustaz. Maknanya saya boleh ambil dua perkara penting juga lah daripada penjelasan Ustaz. Pertama, kalau kita nak kekalkan kecemerlangan puasa kita daripada tahun sebelum ni, pertama kita kena pertingkatkan ilmu. Ustaz, pertingkatkan ilmu. Dari segi ilmu tu lah kita kena faham ilmu yang benar, kan? Ilmu benar daripada rujukan guru-guru, rujukan pengajian-pengajian yang betul, untuk kita aplikasikan, bukan sekadar puasa saja, tapi maknanya amalan-amalan lain seperti amalan sunat, apa lagi amalan fardu kita. Dan perkara yang kedua yang penting saya nampak Ustaz highlightkan adalah berkaitan keikhlasan lah. Keikhlasan ni menyebabkan hati tu Ustaz. Betul, memang satu cabaran lah. Maknanya hati ni kita takdir tu Ustaz. Sebab tu dalam doa hati ni kadang-kadang kita kena doa yang muqallibal qulub. Betul. Ataupun dengan bahasa yang lagi tepat, kita kata pertamanya kita kena pertingkatkan ilmu, yang keduanya kita kena pertingkatkan amal. Amal itu dia berkait dengan amalan yang zahir, maknanya kita tak buat perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Yang keduanya amal yang berkait dengan amalan-amalan yang batin. Kita pertingkatkan ikhlas kita, kita pertingkatkan rajak kita, kita pertingkatkan khauf kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih Ustaz atas penjelasan. Jadi kita pergi ke segmen terakhir Ustaz. Segmen terakhir di mana saya ada baca juga komen daripada pendengar kita pada hari ini, di mana beliau bertanya, kata Ustaz, saya ni seorang yang sangat kurang beramal. Saya sangat kurang beramal, tetapi pada bulan Ramadan ni saya mempunyai hasrat yang besar di mana saya nak mulakan amalan yang saya boleh amal bermula pada bulan puasa ni lah. Di mana saya nak perbaiki diri dia tu, nak perbaiki diri. Jadi dia tanya,
apakah cadangan ataupun pandangan daripada Ustaz untuk saya memulakan amalan ni, apa amalan yang paling mudah, kata amalan yang paling mudah berkat bulan Ramadan ni dia. Amalan yang paling mudah di bulan Ramadan. Amalan yang paling mudah itulah dia berpuasa. Itulah dia berpuasa. Dan sebelum berpuasa itu pastikan solat kita tak tinggal. Kerana solat itu tiang kepada agama. Saya kata kalau kita berpuasa, kita tak makan, kita tak minum, tapi yang lain okey, tapi kita tak solat, maka tidak mempunyai apa-apa makna. Kerana rumah, kalau tidak ada tiang, dia tak jadi rumah. Nak jadi rumah mesti kena ada tiang. Jadi kemah pun tak jadi. Kemah kalau tak ada tiang pun tak jadi. Kemah juga memerlukan kepada tiang. Jadi dalam bulan puasa, ialah kita berpuasa. Tapi sebelum daripada puasa itu, pastikan solat kita jaga. Jadi, mungkin perkara itu kita buatlah setakat mana yang kita mampu buat. Dalam waktu yang sama, kita perlu kepada penambahan ilmu pengetahuan. Ilmu itu penting. Imam Syafi'i kata, Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Sesiapa yang mahukan ilmu, sesiapa yang mahukan kejayaan di dunia, maka dia kena ada ilmu. Waman aradal akhirah, sesiapa yang mahukan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia perlu juga ilmu. Waman aradahuma, sesiapa yang nak kedua-duanya itu, maka dia juga perlu kepada ilmu. Sebab dengan ilmu itu kita tahu. Dengan ilmu kita dapat kenal Tuhan kita. Apabila kita kenal Tuhan kita, pasti kita takut kepada dia. Pasti kita akan tunduk kepada dia. Dan pasti kita nak tahu apakah yang dia suruh dan juga dia larang. Di situ kita akan melangkah untuk belajar pula apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang. Jadi kita akan belajar apa yang Tuhan suruh. Yang penting yang Tuhan suruh ialah solat. Maka kita akan tahu betapa dahsyatnya seseorang yang meninggalkan solat. Sebab kita semuanya pasti akan mati. Bila kita mati tak mungkin untuk kita nak balik semula ke dunia untuk kita bersolat. Dalam keadaan solat itu kalau diabaikan, keseluruhan agama kita hancur. Berarti amalan-amalan kita yang lain itu seakan-akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Bayangkan kita, apabila nyawa kita sampai ke Halqom sebagai contoh. Kita melihat kita tak ada amalan pun atas dunia ni. Lantaran kerana solat kita bermasalah. Lantaran kerana kita tak cuba untuk nak mendalami, mengetahui pengetahuan tentang solat, supaya solat kita tu menjadi solat yang berkualiti. Sampai ke peringkat kita tak rasa takut. Untuk nak tinggal solat kita tak rasa takut. Menunjuk rendahnya pengetahuan kita. Sedangkan solat ini suatu perkara yang amat dititik beratkan oleh baginda Rasulullah. Sampai ke peringkat orang yang tidak solat berjemaah, tak solat berjemaah, Nabi nak bakar dia punya rumah dia. Dan fenomena meninggalkan solat ini tak pernah berlaku pada zaman sahabat. Zaman tabi'in, zaman atba'ut tabi'in, dia hanya mula berlaku di pertengahan kurun kedua hijrah. Makna 100 tahun lebih selepas daripada wafatnya baginda, barulah menunjukkan umat Islam amat-amat memberi penekanan kepada aspek solat. Jadi bila datangnya bulan puasa ini, kita cuba bangkitkan diri kita. Start pada bulan puasa ni, aku nak bersungguh-sungguh solat. Aku nak belajar ilmu-ilmu tentang solat. Supaya selepas daripada ini, aku dapat solat dengan solat yang baik seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang lepas-lepas tu kita nak buat macam mana? Kita manusia ni ada waktu dia silap. Orang yang baik bukan orang yang tak pernah buat silap. Orang yang baik ialah orang yang baiki kesilapan dia. Jadi yang lepas kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu yang sama kita berazam untuk tidak tinggal solat. Untuk pastikan kalau bulan Ramadan ini sekurang-kurangnya solat kita dalam keadaan berjamaah. Solat berjamaah. Dan itulah paling-paling kurang kalau kita solat berjamaah. Maghrib kita solat jemaah, Isyak kita solat jemaah, dan kita berniat untuk solat jemaah. Subuh pula, maka akan diberi pahala seumpama orang yang bersolat sepanjang malam. Ini satu anugerah yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat baginda Nabi SAW. Jadi kita ambil peluang ni. Kita mulakan daripada bulan Ramadan. Dan nanti selepas Ramadan,
kita akan jadi itu rutin dalam kehidupan kita, insya-Allah. Pastikan solat maghrib kita berjemaah. Kalau kita boleh pergi ke masjid surau, itu lagi baik. Kalau tak boleh pun, sama-sama dengan adik-adik kita pun, isteri kita pun, kalau jantan beristeri boleh. Ada anak-anak. Kemudian kita usaha untuk solat berjemaah. Dan isyak pula kita tunggu untuk solat berjemaah sekali lagi. Kemudian niat dalam hati, subuh untuk berjemaah juga. Kata begitulah yang kita buat. Kita sempat pula solat subuh berjemaah. Maka dasarkan kepada hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, dia akan diberi, orang kata, pahala menghidupkan sepanjang malam. InsyaAllah, ini satu anugerah yang besar. Mungkin kita nak bangun sepanjang malam tu, kita tak mampu. Maklumlah kita akhir zaman ni. Esok kita nak bekerja pula dan sebagainya. Jadi, inilah antara peluang-peluang yang kita boleh buat. Dalam waktu yang sama, ibadat puasa kita, sebab kita di bulan Ramadan. Perelokkan puasa kita. Perelok puasa kita dengan makna, selain daripada kita cubalah nak tambah ilmu tu, namanya kita jangan buat perkara-perkara yang batalkan puasa. Perkara yang batal puasa ni, antaranya kita memasukkan sesuatu dalam lubang yang terbuka sehingga masuk ke dalam rongga. Dan beberapa lagi lah perkara yang batalkan puasa, bersetubuh dan sebagainya tu. Tak buat yang tu. Kalau orang tak buat yang tu, dalam waktu yang sama, kita tahan diri kita daripada melakukan perkara yang batalkan pahala puasa kita. Supaya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling bernilai untuk kita. Andai kata kalau nyawa kita, Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita selepas Ramadan ini, alhamdulillah, kita dah lewati Ramadan pada tahun ini dengan cara yang paling baik, sekadar apa yang kita mampu. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensyukuri nikmat Ramadan yang kita masih lagi diberi kehidupan pada. Amin ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan dan penerangan pada sesi ini. Jadi saya kiranya penonton mungkin berasa insaf di hati kalau penonton semua dah berasa insaf, saya apatah lagi sebab depan Ustaz sendiri. Rasa taubat terus. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz lagi sekali atas pencerahan dan penerangan kita tadi. Jadi mungkin ada kata-kata terakhir lah buat Ustaz. Maknanya kata-kata terakhir ni bukan maknanya pergi terus maknanya nasihat buat kita semualah, penonton semua, untuk diri kita, supaya kita boleh jadi konsisten dalam melakukan satu amalan lah. Terima kasih nasihat kita. Nasihatnya namanya, kita dah diberi satu nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana nikmat ini bukan semua orang dapat. Iaitulah kita masih diberi peluang untuk hidup dan untuk berjumpa Ramadan kali ini. Kalau kita tengok ramai sahabat-sahabat kita yang telah meninggal, dia tak boleh kelebihan Ramadan pada tahun ini. Ramai sahabat-sahabat kita yang tahun lepas masih lagi memancing sama dengan kita, naik motor sama dengan kita. Tapi tahun ini tak boleh dah. Tak ada peluang dah untuk dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih bagi peluang kepada kita, khususnya kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ini, untuk kita ambil peluang seberapa yang kita mampu. Dan selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan inilah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita setakat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita untuk kita memperbanyakkan solat, untuk memperelokkan puasa kita, dan untuk perbanyakkan bacaan Al-Quran, selawat kepada baginda Nabi, bersedekah dan sebagainya. Kerana amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini nilainya tidak sama. Walaupun amalan itu sama, tapi nilainya tidak sama. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan apa yang kita lakukan di luar Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibuka hati kita seluas-luasnya untuk mengambil peluang yang ada di hadapan mata kita sekarang, yang namanya Ramadan Al-Mubarak, yang ibadahnya adalah siyam wal qiyam wa tilawatul Quran. Jadi setakat itulah saja saya ingatkan diri saya dan juga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih lagi sekali buat Ibrahim Abdul Aziz selaku fellow penyelidik Inspire atas perkongsian dia dalam podcast podcast Inspire Ramadan untuk awak jujur kali jadikan. Terima kasih lagi sekali Ustaz. Jadi insyaAllah terima kasih juga kepada penonton semua kerana atas kesudian bersama-sama bersama kami pada hari ini. Jadi insyaAllah tunggu next session pula lepas ni nantikan. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah.